Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap, yang berbahagia Datuk Timbalan Pengurusi Tetap, yang berhormat Datuk Seri Presiden, yang berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden, yang berhormat yang berbahagia Naib-Naib Presiden, Ketua Wanita UMNO Malaysia, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, rakan-rakan ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, seterusnya para perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tan Sri Pengurusi kerana memberikan kepada saya ruang dan masa untuk memulakan sesi perbahasan usul ucapan terima kasih ucapan Presiden UMNO yang telah dilafazkan pada sebelah pagi tadi. Tan Sri Pengurusi izinkan saya memulakan dengan mukadimah, mengajak para hadirin dan hadirat sekalian supaya kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana walaupun dalam suasana pandemik COVID-19 yang masih mencengkam, kita masih dikurniakan oleh Allah keafiatan akal dan jiwa, dilapangkan ruang dan waktu untuk sama-sama kita menggalas tanggungjawab merencana untung nasib agama, bangsa dan negara. Kepada seluruh ahli akar umbi UMNO serata negara yang tidak dapat bersama dalam perhimpunan kali ini kerana terpaksa mengikuti dari kejauhan, usahlah merasa gundah dan bermuram durja. Berbanggalah kerana andalah sebenar-benar ahli yang setia. Anda semua adalah sebenar-benar ahli yang sentiasa betah mendukung panji-panji parti tak kala susah ataupun senang, yang setia berpaut pada tali perjuangan tak kala parti kuat ataupun lemah, yang tidak pernah tergamak berganjak haluan tak kala parti menang ataupun kalah. Yang berbahagia Tan Sri Pengurusi, saya mohon izin mengusulkan satu usul yang berbunyi, menyedari asas perjuangan UMNO yang tertegak dengan paksi kesucian Islam, penyatuan semangat kebangsaan Melayu, Bumi Putera, anak negeri Sabah dan orang asal, serta perpaduan pelbagai kaum demi menjamin kemakmuran dan kestabilan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat. Menginsafi peri pentingnya kesatuan hati keluarga besar, mempertahankan keindukan UMNO dalam menjulang citra parti dengan kemantapan semangat dan roh perjuangan sepanjang 75 tahun keberadaannya di persada politik tanah air, mendepani cabaran pandemik COVID-19 yang menjerumuskan negara kepada krisis ekonomi dan menggugat kesejahteraan hidup rakyat, menzahirkan tekad untuk terus berpegang teguh kepada aku janji dan menumpahkan kesetiaan di bawah kepimpinan Presiden serta Majlis Kerja Tertinggi dalam menyokong setiap cabaran dan serangan yang mendatang, dan meyakini gandengan keteguhan dan kekentalan semangat akar umbi dengan keupayaan serta hikmah pucuk pimpinan mampu memercukan UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Maka Perhimpunan Agung UMNO yang bersidang pada hari ini mengambil ketetapan, pertama, menyokong ucapan dasar Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO yang dengan tegas mempertahankan asas dan tujuan parti dalam memertabatkan Islam, mengukuhkan kedudukan Melayu dan Bumi Putera serta menyantuni pelbagai kaum sebagai paksi kestabilan negara selaras dengan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang
di bawah sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Kedua, menerima dan mempertahankan keputusan Majlis Tertinggi UMNO pada 19 Februari 2021 yang membuat ketetapan tiada kerjasama dengan PPBM dalam PRU 15 dan kebersamaan dalam Kerajaan Perikatan Nasional diteruskan sehingga pembubaran parlimen. Ketiga, bersetuju dengan gesaan akar umbi dan kepimpinan agar pilihan raya umum ke-15 diadakan segera bagi mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil untuk menjamin kemakmuran negara, kembali ke landasan dan kehidupan rakyat disejahterakan. Keempat, menggunakan jenama Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-15. Dan yang kelima, beriltizam, mempertahan, memperkukuh dan memperkasakan mufakat nasional berasaskan piagam yang telah dimeterai pada 14 September 2019 yang lalu. Yang berbahagia Tan Sri Pengerusi, usul ini bukanlah usul baru. Ia suatu usul, satu pernyataan yang telah disebutkan berkali-kali oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, oleh Yang Berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden, Naib Presiden, pemimpin-pemimpin utama. Pada setiap kali kita menyampaikan ucapan dan taklimat, usul ini telah disebutkan berkali-kali dan diperbaharui pada setiap kali kita mengadakan mesyuarat Biro Politik UMNO Malaysia. Diperbaharui pada setiap kali kita mengadakan mesyuarat Majlis Ketiga-Tinggi UMNO Malaysia. Dan pada hari ini, ia hendak dimuktamadkan sebagai keputusan sepakat daripada seluruh perwakilan UMNO dalam Permandangan Agung UMNO ini. Tan Sri Pengerusi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu dengan jalan Allah, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini mengimbau ingatan kita kepada keindahan perpaduan. Ayat ini menyegarkan semula ingatan kita kepada tangisan di Dewan ini ketika pimpinan kedua-dua parti UMNO dan PAS bergabung membentuk dan menegakkan piagam muafakat nasional pada 14 September 2019. Ayat ini mengingatkan kita kepada nostalgia ketika pemimpin UMNO dan PAS bergandeng tangan berceramah ke serata pelosok ceruk tanah air, mengajak kepada perdamaian, menyeru kepada perpaduan dan berkasih sayang. Natijah kepada perpaduan ini cukuplah besar. Perpaduan ini bukan sahaja mengakhiri persengketaan politik selama lebih 6 dekad di antara dua parti Melayu ini, tetapi telah membina naratif politik yang segar, malah dapat diterima oleh segenap lapisan rakyat termasuk orang bukan Melayu. Saya masih ingat bagaimana muafakat ini dimomok dengan kejian dan cacian. Pihak musuh menanam kesangsian bahawa muafakat ini tidak akan mampu bertahan. Namun sudah tertulis dalam sejarah bagaimana gelombang muafakat ini bukan sahaja membawa kemenangan dalam pilihan raya kecil 6 kali berturut-turut,
malah telah menumbangkan rejim Pakatan Harapan yang hanya mampu bertahan selama 22 bulan sahaja. Dan sejak itu, naratif perpaduan ummah menjadi istilah yang begitu lincir mewarnai politik negara. Semua orang mahu bercakap mengenainya. Kalau dahulu musuh UMNO dan Muafakat Nasional mengisahkan ia sebagai naratif sempit dan membawa perpecahan, kini mereka pula cuba menggilap naratif ini sebagai satu formula indah dan membawa kepada kesatuan. Watak-watak yang dahulunya berkomplot menjatuhkan UMNO, tetapi kini bersama UMNO dalam kerajaan, juga sudah bertukar nada. Kalau dahulu mereka merasa alergik dan jijik bercakap mengenai perpaduan ummah dan Muafakat Nasional, kini mereka begitu fasih pula menuturkannya. Ketika cengkaman kursi pemerintahan semakin lemah dan melonglai, mereka mula nyaring berbicara soal kesatuan dan kebersamaan. Namun, UMNO tidak mudah dilenturkan dengan tipu daya. UMNO tidak mudah dilemahkan dengan dendam muslihat. Di hadapan kita mereka berkisah soal penting perpaduan, tetapi di belakang kita mereka licik mencari jalan untuk meruntuhkan. Di hadapan kita mereka ligat berhujah mengenai penyatuan, tetapi di belakang mereka cuba membina pengaruh dengan memacak duri-duri perpecahan. Realitinya, watak-watak ini bukan mahu bersama UMNO untuk membina jambatan muafakat dan perpaduan. Watak-watak ini sebenarnya cuba berselindung di sebalik naratif perpaduan untuk mencari talian hayat demi mengekalkan diri di tampuk kuasa. Percayalah, helah politik sebegini bukan jalan yang akan membawa kita ke arah perpaduan, tetapi ia adalah hipokrasi politik yang hanya akan membawa kita ke lembah kehancuran. Para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, setakat ini saya telah melatarkan ucapan ini dengan membawa dua perspektif penting, iaitu yang pertama berkaitan perpaduan ummah yang menyatukan, dan yang kedua hipokrasi politik yang merosakkan. Saya mengajak untuk kita semua mengertikan baik-baik dua perkara ini, supaya kita sama-sama dapat memahami rasional di sebalik beberapa keputusan penting yang dibuat oleh majlis tertinggi sebelum ini. Antaranya ialah Majlis Kerja Tertinggi telah membuat keputusan bahawa tidak ada kerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya umum yang akan datang, mengambil kira perkembangan senario politik yang semakin tidak menentu dan penuh mencabar. UMNO tidak punya pilihan. UMNO perlu ada pendirian yang tuntas dalam menjaga hak dan kedudukannya. Sebagai parti yang sudah menongkah arus politik bersilih ganti selama hampir 75 tahun, kedudukan dan kekuatan UMNO sewajarnya lah dihormati, bukan dikhianati. UMNO tidak boleh berpura-pura. UMNO mesti terbuka dan berterus terang. Malangnya apabila UMNO bercakap soal mempertahankan hak dan kedudukannya, ada pula pihak yang menuduh UMNO sengaja hendak meruntuhkan kerajaan. Ada juga yang pantas menuduh UMNO gilakan pengaruh dan jawatan. Sedangkan umum mengetahui sejak awal kerajaan terbentuk, UMNO menyatakan ikrar untuk memperkukuhkan Muafakat Nasional dan mempertahankan kerajaan sehingga pilihan raya umum ke-15. Itulah juga pendirian parti sehingga hari ini. Malah, ketika kerajaan hari ini diasak dengan bermacam ugutan dan desakan politik bertali arus, UMNO kekal bersama dalam jemaah, memastikan kerajaan ini dapat terus bertahan. Lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 yang menuntut kerajaan peka responsif terhadap keperluan rakyat, UMNO yang mempunyai jumlah kursi yang besar sentiasa berusaha mewujudkan kestabilan dan menjaga keharmonian dalam berjemaah. Realitinya, UMNO tidak tamakkan darjat dan kekuasaan. UMNO selalu terbuka untuk menjalin kerjasama, tetapi UMNO tidak akan sanggup membiarkan parti dan ahli-ahlinya
dibinasakan oleh amalan taqiyah atau tipu muslihat yang akhirnya merebahkan UMNO. UMNO tidak boleh bacul dan dayus dalam mempertahankan panji-panji perjuangannya. Mengambil pengajaran daripada siri pengkhianatan pada PRU ke-14 dan episod kecurangan ketika berlangsungnya pilihan raya negeri Sabah sebelum ini, UMNO punya hak untuk berwaspada. Melihat kursi parlimen kini menjadi komoditi politik dengan lelongan wakil rakyat yang makin menjadi-jadi kebelakangan ini, maka UMNO berhak untuk berhemat menyusun langkah politiknya. UMNO perlu cermat mengenali siapa kawan dan siapa lawan. Mengambil kira segala cabaran politik yang begitu getir, UMNO dan Barisan Nasional tidak mampu lagi berdepan rakan politik yang santun berbicara soal perpaduan, tetapi di belakang licik pula untuk melemahkan. Umpama tangan kanan memberi salam, tangan kiri menusuk belati, telunjuk lurus kelingking berkait. Tan Sri Pengerusi, lantas ada yang bertanya, kalau boleh berpadu dengan PAS, kenapa tidak dengan bersatu? Kalau boleh berkompromi dengan PAS, kenapa tidak dengan bersatu? Dalam hal ini ingin saya tegaskan bahawa jangan ada yang mahu mempersoalkan kesetiaan UMNO terhadap Muafakat Nasional dengan PAS. Ingatlah bahawa piagam ini tidak dibentuk untuk mengekalkan kuasa politik. Ia dibentuk ketika UMNO dan PAS tidak mempunyai apa-apa kuasa, diherdik dan dicaci sepanjang menjadi pembangkang. UMNO PAS teguh bermuafakat. Muafakat Nasional ditubuhkan atas rasa keinsafan. Pertembungan dua parti besar Melayu ini, UMNO dan PAS, merugikan orang Melayu dan juga orang Islam. UMNO tidak pernah secara senyap-senyap mencuri ahli PAS. PAS juga tidak pernah mencuri ahli UMNO. Dalam pilihan raya, ketika UMNO bertanding, PAS dan seluruh jenteranya setia membantu. Sepanjang pertempuran di medan pilihan raya, PAS tidak pernah meletakkan calon bebas untuk mengalahkan UMNO. Pendek kata, UMNO dan PAS, keduanya saling menguatkan, bukan melemahkan. Hubungan ini tidak dibayangi kesangsian kerana muafakat yang terbina itu dipaksikan kepada sikap kejujuran dan juga keikhlasan. Pendek kata, perpaduan ummah yang dirintis UMNO dan PAS bukan bersikar soal kepentingan politik semata-mata. Ia menongkah konteks yang luas dan melebar. Perpaduan ummah ini dibina atas kesedaran pentingnya penyatuan umat Islam. Tetapi tidak bermakna kita mahu menanam bibit permusuhan dengan kaum lain. Malah sejarah membuktikan UMNO tidak pernah lelah untuk menegakkan perpaduan nasional yang selama ini menjadi kunci kepada keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Tan Sri Pengerusi, kemuncak kepada Muafakat Nasional di Perak ialah kami telah berjaya untuk mengadakan Konvensyen Muafakat Nasional Negeri, menghimpunkan 4,000 orang peserta, 2,000 daripada UMNO, 2,000 daripada PAS, telah dilangsungkan dengan jaya dan sempurna pada 25 Januari 2020 di Kompleks UMNO bahagian Bagan Datuk. Berbeza dengan PBBM, parti yang ditubuhkan untuk membunuh UMNO, parti yang dikuatkan oleh beberapa orang ahli parlimen UMNO yang melompat parti. Di Larut, Syekh Agung UMNO balik kawasan untuk menubuhkan cawangan dengan mencuri ahli jawatan kuasa dan ahli-ahli UMNO Bagan Larut. Soalan saya, tidak adakah orang Melayu lain yang boleh diambil? Minta maaf. Di Larut, Setiausaha Agung PBBM balik kawasan menubuhkan cawangan-cawangan UMNO dengan mencuri jawatan kuasa UMNO dan juga ahli-ahli UMNO Bagan Larut. Soalannya, tak ada adakah orang Melayu lain yang boleh diambil untuk menjadi ahli bersatu? Mengapa ahli UMNO juga yang dicari? Mengapa ahli UMNO juga yang dicuri?
Maka karena itu saya isytiharkan sekali lagi Tan Sri Pengerusi untuk kali yang berkali-kalinya. UMNO Negeri Perak, UMNO Negeri Perak kekal tegas apapun yang akan berlaku, UMNO tetap akan bertanding di Larut. UMNO akan tetap bertanding di Larut, UMNO bertanding Bagan Serai, UMNO akan bertanding di Bukit Gantang. UMNO tidak jumut untuk menutup pintu kerjasama dengan sesiapa pun asalkan persahabatan itu adalah dengan hati yang ikhlas. Tan Sri Pengerusi berungkapan bijak pandai, adat memegang kepercayaan orang jangan sesekali menikam belakang. Adat memegang kekuasaan jangan sesekali merosak binasakan. Adat memegang kebebasan jangan sesekali melanggar batasan. Para perwakilan sekalian, pasca PRU14 memperlihatkan UMNO menyusuri ranjau politik yang penuh liku dan mehnah. Selepas lebih 60 tahun berkuasa, UMNO diaibkan dengan bahana kekalahan. Sebaik tumbang pada Mei 2018, ramai yang melihat UMNO akan menemui jalan penamat. Ada yang meramalkan UMNO akan mati tanpa kuasa. Ketika itu, musuh-musuh UMNO dengan sinis ketawa menyatakan hayat UMNO sudah tiba di penghujungnya. Ketika itu, tidak begitu ramai peduli siapa yang mahu mengemudi bahtera UMNO sebagai pembangkang. Ketika itu, ketahanan UMNO sebagai parti terbesar orang Melayu benar-benar teruji. Ketika itu, UMNO diasak kiri dan kanan sehingga menggugat kesetiaan pemimpin dan ahlinya. Lantas ada pimpinan yang tidak mampu menahan ujian, lalu memilih meninggalkan panji perjuangan. Dalam melewati ranjau yang berliku itu, institusi presiden menjadi sasaran. Bukan sahaja diserang oleh musuh yang mahu melihat UMNO mati secara total, tetapi juga datang dari dalam UMNO sendiri. Ada segelintir daripada kita yang menyangka menukar pimpinan akan menjadi jalan pintas untuk kita kembali ke tampuk kuasa. Setelah menjadi sebahagian daripada kerajaan pada hari ini pun, ada suara-suara mendesak pengunduran presiden masih kedengaran. Hakikatnya Tan Sri Pengerusi, bukan mudah untuk menakhoda parti yang menempa kekalahan sesudah lebih 6 dekad berkuasa. Selepas lebih 60 tahun berkuasa, tidak mudah untuk merangkak membiasakan diri sebagai pembangkang. Selepas lebih 60 tahun berkuasa, tidak mudah untuk UMNO menjadi parti nombor 2 dalam kerajaan. Namun, dalam meniti segala gembira dan rawan sejak sejarah pedih 2018, beliau dipilih menjadi insan yang memikul tugas berat itu. Tidak pernah berganjak, tidak pernah mengalah walau berdepan tekanan, ugutan dan cacian. Orang itu tidak lain dan tidak bukan Presiden kita Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi. Terima kasih Datuk Seri Presiden. Seperkara yang perlu dimengertikan baik-baik oleh semua kita sebagai ahli UMNO. Kita telah diasuh untuk selalu menghormati institusi Presiden. Kita telah diajar untuk sentiasa meraihkan perbezaan pandangan. Namun jangan sekali-kali kita membiarkan perbezaan itu membawa kepada persengketaan sesama kita. Kita boleh melontarkan kritikan dan pandangan, tetapi jangan sampai ia menghilangkan rasa hormat dan ketaatan kita kepada pemimpin. Mengkritik dengan menghina dan mengaibkan bukanlah budaya UMNO. Pimpinan terdahulu selalu mengajar kita supaya sentiasa beradab dalam menegur pemimpin. Saling mengingatkan itu amalan mulia, tetapi jangan sampai menghakis nilai dan tata susila. Pihak musuh sentiasa memerhati untuk mencari jalan dan peluang untuk melemahkan kita. UMNO perlu mempertahankan institusi presiden, institusi parti dengan mengutamakan kesatuan serta solidariti. Itu satu kemestian jika kita mahu mendepani cabaran politik yang kian rumit. Kembalilah kepada tradisi UMNO yang mengurus perbezaan secara berhikmah dan bijaksana.
Kembalilah kepada kesatuan dan mencari jalan untuk saling mendamaikan, bukan mencari alasan untuk berseteru dan mengadu domba. Ingatlah, UMNO tidak mampu membendung perpecahan di saat genting begini. Jangan ada di antara kita menjadi punca kepada kebinasaan parti. Ibarat telur sesangkak pecah sebiji, pecah semua. Percayalah, binasa UMNO tidak akan menguntungkan sesiapa, malah merugikan terutamanya orang Melayu sendiri. Dapat sama laba, hilang sama rugi. Dalam suasana politik yang kacau dan mengundang jelek di mata watan, sudah tiba masanya UMNO menjadi teladan dengan menjernihkan keadaan. Mudah-mudahan ia akan menyerlahkan citra UMNO sebagai penyegar nilai perpaduan, persaudaraan dan juga kasih sayang. Tan Sri Pengerusi, iklim politik negara masih tidak menentu. Krisis politik, perlumbaan, mengejar dan mempertahankan kuasa masih menjadi asbab yang mengancam kestabilan. UMNO tidak boleh membiarkan diri daripada terbelenggu dalam suasana ketidaktentuan ini. UMNO tidak boleh hanya bingkas berbicara soal survival politik kepatian, tetapi mencari solusi kepada survival rakyat yang kini berdepan segala macam kesusahan. Keberadaan dalam kerajaan tidak sewajarnya mengikat UMNO daripada memberi teguran dan pandangan. Keputusan untuk mempertahankan kerajaan sedia ada tidak sewajarnya membataskan UMNO dalam memperjuangkan hal-hal yang menentuh kepentingan rakyat. Ketahuilah bahawa rakyat sedang memerhati kita. Rakyat sedang menilai bagaimana kerajaan ini sedang diurus dan ditadbir. Dinamika politik hari ini membuatkan rakyat bebas berimajinasi dan cenderung membuat penghakiman terhadap prestasi kerajaan. Walaupun kita bukan pemegang teraju pemerintahan persekutuan, tetapi pimpinan UMNO yang berada dalam kerajaan perlu menonjolkan wibawa dan karisma UMNO. Jangan pernah gusar dan ragu untuk menegur kebatilan dan ketidakcekapan kerajaan mengurus negara. Jangan pernah sangsi melontarkan idea andai ia membawa kebaikan kepada rakyat. Jangan sesekali kita tunduk kepada tekanan dan godaan laba politik. Jangan biar imajinasi rakyat memportretkan UMNO sebagai parti yang mementingkan pengaruh dan jawatan semata-mata. Ambillah iktibar daripada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan yang berpunca akibat defisit kepercayaan dan hilang sentuhan kepada rakyat. Insafilah bahawa kejayaan sesebuah kerajaan bukan diukur atas janji manis dan retorika politik semata-mata, tetapi atas curahan khidmat dan bakti. Marilah kita menjadi pendengar dan penyampai yang setia kepada keluh kesah rakyat. Selalulah berlapang dada dalam menerima teguran dan kritikan. Jika kita tidak bersedia mempersiapkan parti dengan semua kriteria-kriteria ini, maka kita sedang merencana kepada satu lagi kegagalan besar dan mengaibkan dalam pilihan raya akan datang. Na'udzubillah min zalik. Meskipun ada tangan-tangan yang cuba melumpuhkan demokrasi atas alasan kepentingan watan, tetapi kita jangan putus ikhtiar untuk berjuang. Kita tidak punya banyak masa untuk mengeluh, apatah lagi sekadar berpeluk tubuh. Kembalikan nilai-nilai demokrasi mengikut cara kita, mengikut cara UMNO yang sentiasa mendidik kita untuk menjunjung keluhuran perlembagaan. Ambillah peluang daripada kecelaruan politik ini untuk membuktikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional layak dikembalikan sebagai teraju pemerintahan negara. Bukan kita sombong dan riak. InsyaAllah. Bukan kita sombong dan riak seolah-olah hanya kita yang layak menjadi kerajaan. Tetapi kita ada track record yang menjadi saksi kepada kemampuan. Kita ada report card yang menunjukkan kemampuan kita dalam memimpin kestabilan. Kita perlu tunjukkan bahawa UMNO ada agenda besar untuk rakyat secara keseluruhan. Bukan sekadar untuk menyuburkan perpaduan ummah, tetapi juga meyakinkan orang bukan Melayu bahawa UMNO sebagai parti terbesar orang Melayu mempunyai agenda yang konkret untuk Malaysia
yang lebih baik untuk Malaysia yang stabil dan berjaya. Tan Sri Pengerusi, para perwakilan sekalian, keutamaan kita pada masa ini ialah untuk menang PRU15. Berdasarkan ucapan-ucapan yang kita dengar dalam perhimpunan kali ini, maka bolehlah disimpulkan bahawa setiap daripada kita memahami PRU15 pastinya merupakan pertarungan yang cukup getir untuk kita tempuh. Kepada wanita, pemuda dan puteri, marilah sentiasa kita berada di pangkuan rakyat dalam suasana pandemik COVID-19 yang masih menghambat kehidupan rakyat. Selalulah kita setia untuk menjadi tempat mereka mengadu. Jadilah pendamping kepada segolongan rakyat yang masih bergelut kerana hilang pekerjaan. Bimbinglah rakan-rakan peniaga kecil yang masih terkapai-kapai untuk membina semula perniagaan. Jangan kita abaikan rintihan anak-anak muda yang turut terkesan. Begitu jugalah dengan anak-anak yang lebih setahun hilang hak persekolahan. Jelajahlah serata ceruk dan kampung untuk menawarkan khidmat. Tidak lupa rakan-rakan orang asli yang selama ini setia menyokong kita. Mari kita hulurkan bantuan sedaya upaya yang mampu. Pendek kata. Nak habis, Datuk Pengerusi? Terima kasih Amat Berhormat. Akhir kata, saya sekali lagi mengajak seluruh ahli UMNO untuk mengembalikan citra parti. Insafilah bahawa jati diri kita semua menjadi taruhan kepada kelangsungan UMNO. Kesetiaan kita semua adalah kunci kepada jatuh bangunnya UMNO. Ini bukannya masa untuk memikirkan soal pemilihan jawatan dalam parti. Sekarang bukan masanya untuk memikirkan soal imbuhan dan jawatan. Pilihan raya nampaknya sudah tidak jauh. Kita sudah semakin menghampiri dengan medan pertempuran. Buktikan dahulu kesetiaan tidak berbelah bahagi kepada parti semasa pertempuran di medan PRU15. Kesetiaan kita akan teruji sebelum pilihan raya, ketika pilihan raya dan selepas pilihan raya. Seperti saya sebutkan awal tadi, UMNO tidak mampu lagi berdepan dengan pengkhianat parti. Kita perlu cermat mengenali siapa kawan dan siapa lawan. Datuk Seri Presiden pastikan calon-calon kita bukan pengkhianat parti. Jangan biarkan ada lagi watak yang kononnya mahu menjaga keharmonian parti, tetapi rupanya menjadi musang berbulu ayam. Jangan biarkan ada lagi watak yang mendabik dada bercakap soal perjuangan, tetapi licik menjadi gunting dalam lipatan. Jangan ada watak yang berlagak santun mahu menegakkan maruah parti, tetapi dalam diam-diam menjadi api dalam sekam. Tan Sri Pengerusi, jangan kita biarkan parti keramat ini sekali lagi dinodai dengan khianat dan kepura-puraan. Jalan megah pahlawan handalan, adikara bangsa jadi sanjungan. Usah bermadah soal perjuangan, andai khianat angkara habuan. Semboyan perang sudah didendang, semangat membara sudah dipatri. Biar 1000 cabaran mendatang, setapak berundur tidak sekali. Hidup UMNO! UMNO! Hidup UMNO! UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Tan Sri Pengerusi, pihak mohon mengusulkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amat Berhormat Datuk Sri Sarani, Menteri Besar Perak.